Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Sambungan kitab Hikam muka surat 43 atas kali ya. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil fadrin amin. Dan kerana inilah kata setengah mereka itu bermula halal itu, iaitu yang tiada melupakan Allah Ta'ala dalamnya hingga lain daripada ini, daripada segala ibarah yang telah diibaratkan dalam makna ini. Sambungan daripada huraian hikam yang menyebut ma basaqat aghsanu dhulli illa min bazri tama'. Kata-kata hikam yang bermaksud ma basaqat, tidak berpanjangan, tidak bertambah, aghsanu dhulli, cabang-cabang kehinaan. Yang mana kita sebut kehinaan yang sebenar adalah kehinaan pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pandangan manusia mereka melihat kehinaan itu adalah kehinaan yang palsu, kehinaan yang tidak benar. Jadi bila kita gembira kepada perkara yang tak benar. Bila kita bersedih kepada perkara yang tak sebenar. Maka kesedihan yang hakiki apabila kita menjadi hina pada kehinaan yang sebenar. Jadi masalah kita adalah masalah kita tersalah faham makna kehinaan itu, yang mana selalu kita melihat yang boleh hina adalah orang yang tidak memiliki harta. Yang makna kehinaan itu apabila kita tidak dipeduli oleh manusia. Manusia tidak lagi mempedulikan kita. Kita rasa hina. Kenapa sedih ni? Entah, anak tak datang, cucu tak datang, semua tak datang. Hina rasa orang. Kita rasa hina sebegitu. Nampak riang je Wan. Apa tak riang? Anak cucu semua datang. Jadi tak apalah, bukan tak boleh. Kenapa kita tak boleh? Tetapi kita tersalah pandang makna kehinaan yang sebenar. Sebab yang kita rasa hina itu bila kita tidak memiliki duit. Bila kita miskin dan sebagainya, kita rasa hina. Tetapi hina yang sebenar adalah hina pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak faham sebegini? Macam mana kita nak terima bahawa hina itu adalah hina pada pandangan Allah, kecuali kita mengalahkan nafsu kita. Kita mengalahkan nafsu kita, baru kita faham makna kehinaan itu adalah kehinaan di sisi Allah. Sebab nafsu kita sentiasa berbisik kepada kita. Nafsu ni sentiasa bisik kita. Yang hina tu kau tak ada duit. Yang hina tu sebab orang tak pedulikan kau. Kau tengah seorang ya. Kau tu hina. Jadi nafsu membisikkan itu. Kita pun talan bulat-bulat, kita terima. Kita pun sedih. Sebab apa? Kita hina, makhluk tidak mempedulikan kita. Maka selama-lamanya kita berpandangan segitu, kita lah yang jahilnya. Kita lah yang tersalahnya. Kita perlu memahami makna kehinaan, kita perlu mengakui dan perlu meyakini dan
inilah yang paling kita takut sepatutnya. Ramai orang takut miskin. Ramai orang takut ditinggalkan oleh manusia. Ramai orang takut ditinggalkan oleh kawan-kawan dan sebagainya. Berapa ramai yang takut ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tak faham kita makna kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, jahilnya kita. Sepatutnya inilah ketakutan yang paling kita takut. Kita dipandang hina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni pun kita tak selesai. Dah nak mati dah. Tak selesai kepahaman kita tentang kehinaan yang sebenar adalah kehinaan pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak selesai-selesai yang ni. Mana kita belum selesai, bab ini pun kita belum selesai untuk memahami makna kehinaan yang sebenar. Macam mana kita nak mencapainya bila kita tak faham? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kepahaman, memberi kita keyakinan sehingga kita yakin dan kita takut, kita bimbang bahawa kita ini hina pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehinaan yang sebenar, kehinaan kita ke mana berada di padang mahsyar nanti, kita kata. Sebab itu kehinaan yang sebenar adalah kehinaan pada pandangan Allah. Maka tidaklah bertambah-tambah kehinaan kita pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala kecuali datang daripada benih-benih tamak. Illa min bazri tamak. Kecuali benih-benih tamak, kita ringkaskan huraiannya, yang dinamakan tamak ini adalah keinginan kita kepada yang selain daripada Allah. Maka dinamakan tamak. Keinginan kita kepada yang lain daripada Allah, maka itu namanya tamak di sini. Kita menginginkan, kita mengimpinkan selain daripada Allah, maka namanya tamak. Keinginan kita kepada harta, keinginan kita kepada dunia, keinginan kita kepada pangkat, bermaksud kita menginginkan kemuliaan makhluk. Kan kita bangga macam tu. Kita bangga bila kita ada harta, kita bangga bila kita ada pangkat, kita bangga bila ramai manusia menyokong kita. Kita rasa perasan, rasa mulia. Sedangkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala jauh. Sedangkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala jauh. Kita perasan benda yang tak hakiki. Sebab apa? Sebab kita tamak kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah kepahaman yang ingin diterangkan oleh pengarang kitab ini, Ibnu Athaillah Sekandari, untuk kita agar kita faham. Kau nak setuju, tak nak setuju, pokok di situlah. Tak payah macam tu benar yang penting dan konyang. Makna kata kita tidak ingin menambah ilmu dan kepahaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kepahaman makna ini. Bila kita faham, kita bimbang. Macam orang faham, macam anak-anak kita faham betapa pentingnya peperiksaan. Itu yang pertama dulu. Anak kita kena faham periksa tu penting. Anak kita kena faham berjaya periksa tu penting. Ini pertama. Kalau tak faham, tak reti je. Dan kau tak nak baca ke? Kau tak nak pandai PE ke? Payahlah kata. Dia tak andak. Payahlah. Dia tak andak. Dia tak tahu apa itu berjaya dalam peperiksaan. Kalau dia tahu, dia hendak berusaha gagal tu, itu hal yang lain, tapi dia hendak sebab dia faham. Begitu juga kita. Apakah kita hendak mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Itu penting dulu. Kalau hendak, macam orang tadi, dia hendak berjaya dalam PSO, maka datang bimbang. Bimbang dia kalau gagal, bimbang dia kalau tak lulus, bimbang dia kalau ada kebimbang. Begitu juga kita. Bila kita merasakan ingin mulia di sisi Allah, maka datang kebimbangan. Kita bimbang kita ini tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Punca dia apa? Punca dia kita hati kita tamak kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datang kebimbangan. Maka kita berusaha untuk memperbaiki diri kita.
Maka kata Ibn Al-Iskandari, orang jadi hina itu kerana tamak kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab tu dalam kata-kata yang disebut syiar orang yang suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengungkapkan kata-kata ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Setiap hari inilah yang diulang-ulang walaupun usaha kita belum sampai lagi. Tetapi cita-cita dia, ilahi anta maqsudi, ya Allah engkaulah maksudku. Wa ridhaka matlubi, keredaan engkaulah yang kami inginkan ya Allah. Ilahi anta maqsudi, ya Allah engkaulah maksud segala-galanya ya Allah. Engkaulah, dengan arti kata lain kita mengungkap ya Allah engkaulah yang ingin aku cintai ya Allah. Ya Allah engkaulah yang aku ingin agungkan ya Allah. Ya Allah engkaulah yang aku ingin kata sandarkan hatiku ya Allah. Jadi sebegitu. Barulah ada usaha. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keinginan kita yang paling kuat adalah kepada Allah. Bermaksud kita menginginkan Allah. Kita menginginkan Allah, maka disebut sebagai murid Allah. Murid, barulah kita jadi murid. Murid dalam tasawuf, dalam suluk, orang yang menginginkan Allah nama dia murid. Murid, kalau belajar tasrif, orang yang menginginkan. Arada yuridu iradatan fahuwa muridun wa zaka muradan. Maksud orang yang menginginkan itu nama dia murid. Orang yang diingini, yakni Allah, itu murad. Kita kata Allah Ta'ala itu murad. Allah Ta'ala itu Tuhan yang diingini. Kita ini murid, orang yang menginginkan. Sebab itu kita baca qasidah ya muridallah. Tak minggu kita baca qasidah ya muridallah, wahai orang yang menginginkan Allah. Jadi kita selalu mengungkapkan ya Allah engkaulah keinginanku ya Allah, engkaulah cita-citaku ya Allah. Ya muridallah in'id lak qaula saghah. Tu ada makna lah qasidah tu. Tinggi makna qasidah tu sebenarnya dia, kalau kita nak huraikan. Supaya kita bawa hati kita menginginkan Allah. Kita ingin mencintai Allah. Hati kita cenderung kepada Allah. Untuk apa? Untuk tidak jadi hina di sisi Allah di akhirat nanti. Bermaksud orang beriman punya derajat-derajat yang tertentu, kita beriman kepada Allah. Tapi di dunia ini kita menginginkan selain daripada Allah. Kau orang lah agak-agak dipedulikan tak ya? Kita tak hendak orang tu bercakap pun tak hendak. Bercakap sikit-sikit kita nak ke orang lain. Dengan dia kita tak bonak, tak layan bonak. Sekali rupa-rupa dia tu kau sana tuan rumah kau sana. Yang kita tak layan ni, kau sana dia orang yang paling kaya dan sebagainya. Bila dia tahu, apakah kita diletakkan barisan hadapan? Tak, letak jauh dah. Kau pergi duduk belakang lah. Sebab apa? Dan tahu kau tak nak keadaan lain pun. Kau cari orang lain. Kita tak kenal siapa orang di hadapan kita. Rupa-rupanya dia raja, rupa-rupanya dia orang yang paling kaya, rupanya dia punya syarikat dia punya. Kita kerja syarikat tu. Kita tak kenal, rupa-rupanya bos kita. Kita baik sombong sebelum ni. Bila ada anugerah, apakah layak kita letak barisan hadapan? Tak barisan lain lah. Sebab kita tak pernah ingin berbaik dengan ketua kita. Buat sombong, kita nakkan orang lain kita. Begitulah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Bagaimana kita ingin mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sekiranya di dunia ini hati kita beri kepada makhluk. Makhluk kepada makhluk. Maka kita Allah melihat kita dengan hina. Masya-Allah. Sampai sebegitu diperhalusi oleh pengarang kitab ini. Sampai sebegitu diperhalusi oleh Ibnu Athaillah Sekandari. Nak percaya, tak nak percaya, pokok di situlah. Garang memang kau ada garang. Supaya kita terasa betapa bodohnya kita ini, hidup di dunia ini. Kita dipermainkan oleh nafsu kita. Nafsu kita mengajak cinta kepada yang lain. Bodohnya kita. Masya Allah kita kata. Menjadi hina. Maka itu katanya kerana inilah
Dan kerana inilah kata setengah mereka itu bermula halal itu, iaitu yang tiada melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud halal bermaksud tidak ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah yang dimakan halal sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah makan haram sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah kita kata. Dan kata setengah ahli taifah. Dalam kitab tasawuf, kalau disebut taifah adalah ahli tasawuf. Istilah ahli taifah. Taifah ni golongan. Taifah ni golongan. Taifatun, taifatani, dua golongan. Taifah kalau bahasa Arab namanya golongan, satu kumpulan. Tetapi kalimah taifah dah jadi satu istilah dalam tasawuf. Bila sebut taifah, golongan tasawuf. Jadi ahli taifah bermaksud ahli tasawuf. Dan kata setengah ahli taifah, yakni ulama tasawuf. Dan kata setengah ahli taifah, bermula sekiranya hamba itu memakan mereka itu kepada segala rezeki mereka itu, maka berlain-lainan dalam pandangan mereka itu, maka setengah daripada mereka itu yang memakan rezekinya dengan kehinaan, dan setengah daripada mereka itu yang memakan rezekinya dengan menuntut-nuntut. Betul tak? Dengan menuntut-nuntut. Dan setengah daripada mereka itu yang memakan rezekinya dengan mulia, tiada dengan hina, dan tiada dengan menuntut-nuntut. Apa benda dia cakap ni? Apa maksud kita makan rezeki? Ya. Yang nama dia rezeki bermacam. Ada orang rezeki daripada peniaga, daripada orang rezeki daripada bekerja, ada orang berrezeki macam-macam rezeki. Yang penting halal. Kalau haram tak termasuk di sini. Haram itu terkeluar daripada perbahasan di sini. Yang kita masukkan rezeki halal. Orang bagi kita rezeki, anak kita bagi duit, kawan kita bagi duit, kawan kita belanja makan, apa sahaja yang kita makan, yang kita pakai, nama dia rezeki, yang penting halal. Kita bekerja, kita berniaga, itu nama dia rezeki. Maka semua rezeki yang manusia dapat tadi, sama ada berniaga, berusaha, orang bagi dan sebagainya, maka ada tiga kategori dia, walaupun dia bekerja dan sebagainya. Masya Allah. Yang pertama, dia memakan rezeki itu dengan kehinaan. Dia dah jadi polik ilmu tasawuf, bukan polik, masa perhalus perbahasan dia. Kalau kita bahas tentang fiqh atau zahir syariat, kita kata orang yang cari rezeki dengan tangan sendiri itu orang mulia. Orang yang meminta-minta itu hina. Kan terus begitu hadis Nabi, al-yadul ulya khairun min yadus sufla. Nabi kata tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Yang memberi lebih mulia daripada yang meminta. Dalam satu hadis yang lain, Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya orang yang pergi ke hutan mencari kayu api dan dia keluar ke pokan, dia jual kayu api dan dapat duit, maka itu lebih mulia daripada dia meminta-minta. Jadi begitu yang dibahaskan. Tetapi ini perbahasan yang lain. Bermaksud belum tentu lagi rezeki yang kita cari sendiri itu rezeki yang mulia. Boleh jadi dia adalah rezeki yang hina. Sampai ke situ pula diperbahaskan. Maka tak kisah rezeki macam mana, kita cari sendiri ke, kita berniaga ke, maka pada pandangan tasawuf,
terbahagi bertiga rezeki tersebut. Yang pertama, rezeki itu jadi hina. Walaupun kita cari sendiri. Itu yang pertama tadi, rezeki yang hina. Yang kedua, rezeki itu disebut rezeki yang meminta-minta. Pun hina juga. Kita minta-minta ke orang kan jadi hina. Yang ketiga, barulah rezeki yang mulia. Yang ketiga, barulah rezeki yang mulia. Tiada hina dan tiada minta-minta. Macam mana maksud dia? Maka katanya, maka ada pun yang memakan rezekinya dengan kehinaan itu, maka iaitu yang minta dan memandang ia kepada yang dalam makhluk. Maknanya dia mengharap pada makhluk. Mana yang kalau dia bekerja, dia mengharap orang tu bagi dia duit. Dia memandang makna kalau dia tak taat pada orang tu, maka tak dapatlah dia dah. Jadi orang itulah yang bagi dia rezeki, orang itulah yang bagi dia duit dan sebagainya. Bermaksud dia bersandar pada makhluk, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kuat sandaran daripada makhluk, maka dia melihat rezeki dia datang daripada manusia semata-mata. Betul lah cara dia tu. Dia bekerja. Dia bekerja, tengok dapatlah, dia bekerja dapatlah duit. Dia bukan minta-minta, tak, dia bekerja. Dan dia dapat bayaran kerja dia. Tetapi salah dia bersandar pada makhluk itu. Maka dia melihat rezeki dia orang tu yang bagi. Rezeki dia orang tu yang bagi. Pada sudut fiqh mulia dah tu. Bukan dia minta dengan orang tu, tak. Dia bekerja. Dan orang tu wajib bayar gaji kat dia. Betul lah tu. Tetapi pandangan batin dia, dia melihat orang tu lah yang bagi dia rezeki. Orang tu lah bagi rezeki. Maka ada pun yang memakan rezeki dengan kehinaan, iaitu minta dan memandang ia kepada yang dalam tangan makhluk, maka dihinakan mereka itu bagi mereka itu. Dan ada pun yang memakan rezekinya dengan meminta-minta itu, maka iaitu yang berniaga, maka ia meminta-minta beroleh laba, untung. Orang berniaga pun hina lagi pada tasawuf. Kenapa? Sebab dia bersandar pada untung tu. Kan dia takut rugi. Berniaga takut rugi. Bukankah berniaga dia berharap orang beli barang dia? Mana orang berniaga tak harap orang beli? Dia berniaga, lepas tu dia ada beli, tak sudah. Ada apa-apa. Jarang. Bila berniaga kita berharap orang beli barang kita. Tetapi di situ ada kesalahan yang halus, kita terlampau bersandar kepada orang tersebut. Maka disebabkan kita ni meminta-minta orang supaya memberi rezeki pada kita. Pada zahir dah mulia ada orang ni. Bukan dia curi duit pun, bukan dia minta duit orang pun. Dia berniaga. Tetapi dalam dia sangat bersandar pada laba keuntungan itu. Dia takut rugi. Dia sangat-sangat berharap pada orang. Risau dia kalau rugi. Memang risau dia rugi. Akhirnya dia dapatlah harta tadi. Maka dia kata di sini, orang ini derajat dia meminta-minta. Meminta-minta, dia mengharap, dia minta orang beli barang dia. Kan macam tu. Jadi akhirnya orang ni pada sudut rezeki itu, tahap dia adalah meminta-minta nama dia. Dia berniaga. Insya-Allah. Mana kita kata
kesalahan dalaman kita. Bermaksud apa kesalahannya? Kesalahan dalaman kita, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab macam tu sekali yang diperhatikan oleh pengarang kitab ini. Nak ikut, tak nak ikut, pokok di situ. Adapun yang memakan rezekinya dengan menuntut-nuntut itu, maka iaitu yang berniaga, maka ia menuntut-nuntut beroleh laba. Dia menuntut-nuntut supaya untung. Berharap sangat kepada keuntungan itu. Dari keuntungan yang datang daripada manusia. Maksudnya, keuntungan yang datang daripada manusia. Dia berharap manusia memberi keuntungan pada perniagaan dia. Apa maksud dia ni? Berharap-harap pada makhluk. Itu maksud dia. Tengok yang ketiga pula. Dan ada pun yang memakan rezekinya dengan kemuliaan. Masya Allah. Macam mana kita nak dikatakan hidup di dunia, kita makan rezeki kita dengan mulia. Ada pun yang memakan rezekinya dengan kemuliaan daripada tiada kehinaan dan tiada menuntut-nuntut itu, maka iaitu segala yang sufi, mana Allah yang faham makna rezeki. Macam segala yang sufi, padahal memandang mereka itu kepada yang aziz, maka diambil mereka itu, bahagian mereka itu daripada kudratnya dan fadlunnya dengan kemuliaan. Bermaksud setiap rezeki yang dapat itu, dia melihat dan meyakini bahawa dia mengambil rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Dia mengambil rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia dapat rezeki, walaupun berniaga, walaupun bekerja dan sebagainya, dia melihat dia mengambil rezeki itu daripada Allah. Itu maksud dia. Mana orang sebegini, orang yang banyak ingat Allah Subhanahu wa taala, banyak ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga bila dia dapat rezeki, dia melihat Allah Subhanahu wa taala yang bagi rezeki pada dia. Dan penuh keyakinan, penuh penglihatan kepada pemberian Allah taala kepada dia. Itu maksud dia. Tanpa dia tahu, tanpa dia mengetahui, mana dengan dia mengetahui bahawa orang tu yang bagi rezeki kepada dia, tanpa dia melupakan bahawa manusia bagi rezeki kepada dia, tetapi dia melihat dan meyakini bahawa rezeki itu datang daripada memandang mereka itu kepada aziz. Bermaksud dia memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata lain, dia merasai rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu salahnya kita. Di situ salahnya kita, sebab apabila kita mendapat rezeki, kita tidak merasai rezeki itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya lalai. Ini namanya hati kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak diambil kira oleh Allah? Diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ambil kira benda tu. Benda macam tu pun Allah taala ambil kira. Kita mungkin tak sampai ke situ kita pedulikan. Allah itu pun nak kira benar lah. Kita kata. Kadang-kadang kita tak kuasa pun mikir benda-benda macam tu. Itu satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita mendapat rezeki daripada mana-mana sumber yang halal, ketika itu hati kita tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata lain, kita merasai pemberian rezeki itu daripada Allah lebih kuat daripada kita memandang rezeki itu datang daripada manusia. Kenapa? Sebab hati kita sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dapat rezeki, kita memandang kepada aziz, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi ketika mana orang memberikan kita satu pemberian, ketika orang menjamu kita makan, bukankah adab dia kita memuliakan orang yang jamu kita makan? Ada? Kita pergi rumah orang, Masya Allah, beria dia masak.
Ayam kampung ada, daging koring ada, ikan baung ada. Kita nampak lauk tu pun kita tahu macam mana dia dapat lauk tu. Kalau pergi pasar tani lah, kalau pergi pilah lah, dia menjamu kita. Jadi ketika itu, tidakkah kita memuliakan tuan rumah tadi? Sebab dia memberi kita rezeki yang nikmat yang sempurna. Kok kita ni jenis ada hati paut lah. Ya? Kau tak ada hati paut, kau tak rati kita, terima kasih balik kita. Mana konang pun tidak kemuliaan dia kan. Terasa pun tidak kita layanan kemuliaan dia. Kita lah yang apa kita kata yang tak beradabnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bila orang baik, kita menghargai kebaikan orang. Hal jazaa'ul ihsan ila al-ihsan. Allah Taala mengatakan tidakkah kebaikan itu perlu dibalas dengan baik? Allah Ta'ala perintahkan kita kebaikan orang kita balas dengan baik. Apa maksud kebaikan orang kita balas dengan baik? Bila orang memberi kita satu, kita muliakan dia. Kita tinggikan dia, kita muliakan dia. Itu maksud hal jaza'an ila ihsan. Tidakkah sepatutnya bila orang beri kita duit, kita memuliakan orang tadi? Masya Allah. Itu sepatutnya kita kata. Wah, terima kasih kepada orang yang menjamu kita. Terima kasih orang yang menolong kita. Tetapi kita menjadi orang yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita hanya merasai kemuliaan makhluk tanpa kita merasai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini salahnya. Di sini salahnya kita. Iaitu lalai hati kita daripada Allah Subhanahu wa taala sebab kita hanya melihat kepada kemuliaan makhluk semata-mata. Maka itu ini katakan tadi, rezeki itu adalah rezeki yang hina. Sama ada rezeki itu rezeki hina atau rezeki itu rezeki yang meminta-minta kepada makhluk nama itu. Sebab kita hanya melihat kepada kemuliaan makhluk. Kita berharap kepada dia dan sebagainya. Maka rezeki itu menjadi mulia ketika mana kita melihat satu kemuliaan dengan makhluk, kita melihat kepada Allah itu lebih jelas daripada makhluk itu. Bukan kita ketepikan orang, tak. Tetapi kita melihat kemuliaan Allah lebih kuat daripada kemuliaan makhluk. Itu maksud hati kita ini sangat-sangat berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama ada ketika mana kita dapat gaji, sama ada kita dapat duit pemberian orang, ketika itu kita melihat kemuliaan Allah lebih daripada kemuliaan orang itu. Itu maksud dia. Bermaksud sentiasalah kita bermuamalah dengan Allah selain kita bermuamalah dengan manusia. Itu yang disebut oleh para ulama, tubuh badan kita bermuamalah dengan manusia, hati kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada sebegitu, kita ni hamba yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada muamalah dengan Allah. Kita hanya muamalah dengan manusia sahaja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi kita tak ada muamalah dengan Allah sebab hati kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita ingin menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mendapat rezeki, maka kita memandang kepada Aziz, yakni Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan mulia itu. Apa sahaja, sama ada kita berniaga dapat duit, sama ada orang bagi kita makanan, sesuatu yang kita dapat rezeki walaupun daripada makhluk, tetapi kita melihat kemuliaan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalau manusia bagi kita makan, kita ucap terima kasih Tuan Allah sadaqah. Tuan masak, Allah sadaqah, terima kasih 10 kali terima kasih. Kita nak nyatakan bahawa betapa berterima kasih kita kepada orang tu. Kenapa tidak ada perasaan sebegitu kepada Allah Subhanahu wa taala? Sepatutnya, ya Allah, terima kasih, ya Allah, terima kasih. Mana hati kita berterima kasih kepada Allah, lebih lagi berterima kasih kepada manusia. Manusia itu kita lafazkan lidah kita terima kasih. Tapi hati kita lebih lagi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dilahirkan ke dunia ini, maka kita berterima kasih kepada amak ayah kita. Tapi berterima kasih kepada Allah lebih lagi. Itu maksudnya. Bila kita hidup dengan sihat, kita berterima kasih kepada amak ayah kita. Kepada Allah lebih lagi kita berterima kasih.
Itu maksud dia. Barulah hati kita tidak lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita bagi duit, terima kasih, tapi lebih berterima kasih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja bentuk rezeki yang halal, maka terima kasih kepada Allah. Maksud kata, zahirkan gembira kita kepada Allah sebagaimana kita zahirkan gembira kita kepada manusia. Oh, kita senyum dekat anak kita sebab dia dua kita duit. Kita pun, hati kita pun suka kepada anak kita, terima kasih pun dia kepada dia. Jadi bila anak kita datang, senyuman yang indah kita bagi ke anak kita sebab dia ulur duit. Cuba tak bagi duit, masalah. Maka kita berikan senyuman kepada dia. Mana gembira, berterima kasih, kita gembira kepada anak kita. Sepatutnya kita zahirkan gembira kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, kata. Macam kita giang dengan orang lah. Isteri giang kepada suami dia sebab suami bagi macam-macam, bagi duit dan sebagainya. Kita suka kepada orang sebab orang bagi kita macam-macam. Kita suka kepada orang sebab bagi kita makan dan sebagainya. Kita zahirkan kesukaan kepada orang nanti. Begitu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirkan kesukaan kepada Allah. Jadi betapa bodohnya kita. Kita bodohnya kita sebab kita tidak zahirkan gembira kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesalahan kita. Sekiranya kita zahirkan gembira kita kepada Allah, maka rezeki itu rezeki yang mulia. Sangat-sangat mulia. Rezeki itu rezeki yang mulia. Setiap kali kita dapat rezeki, gembira kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah ayat yang Tuhan perintahkan? Ada. Allah Taala sebut, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan ya Muhammad, segala kemuliaan Allah. Qul bi fadlillah. Katakan ya Muhammad, segala kemuliaan Allah. Wa bi rahmatihi, dan segala rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kemuliaan? Apakah fadlun Allah Taala kepada kita? Apakah fadlun? Fadlun, kelebihan yang Tuhan bagi kepada kita, sama ada berbentuk duniawi atau berbentuk akhirat, berbentuk agama. Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah Ta'ala berikan dia kekayaan duniawi yang sangat banyak. Nabi Sulaiman sangat kaya. Nabi Sulaiman alaihi salam sangat kaya. Punya istana yang besar, lebih besar istana Nabi Sulaiman daripada istana Balqis. Balqis ada kerajaan juga. Tapi Nabi Sulaiman lebih besar kerajaan dia. Dia kaya. Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman mengatakan, haza min fadli rabbi. Haza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan Tuhan kepada aku. Nikmat dunia. Bermaksud nikmat dunia adalah fadlullah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, Qul, katakan ya Muhammad, bi fadlillah, dengan segala kelebihan Allah, wa bi rahmatih, dan segala rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu. Dengan demikian itu hendaklah kau gembira, falyafrahu, bergembiralah. Jadi bila kita gembira kepada siapa? Kita gembira kepada Allah. Kita gembira kepada Allah. Macam ayah bagi sesuatu kepada anak dia. Anak tu menzahirkan gembira dia kepada ayah dia. Sebab ayah bagi sesuatu. Bila suami bagi sesuatu kepada isteri, isteri tu menzahirkan gembira dia ke wajah suami dia. Mana dia merahirkan gembira kepada suami dia sebab dia melihat pemberian suami dia. Maka dia berikan senyuman, dia berikan kegembiraan kepada suami dia. Jadi suami rasa, rasa hati. Sebab dapat dia menggembirakan hati isteri dia. Begitu juga anak rasa bahagia sama ayah tadi. Sebab dapat dia menggembirakan anak dia kan. Carilah apa yang dia bawa anak ni. Pizza kan, pizza. Ini beli apa ya, kuih kodok ya. Jadi kita tahu apa yang anak kita suka kan. Jadi sebagai ayah, kita nak anak kita gembira. Macam mana nak gembirakan? Kita berilah. Jadi bila beri, dia riang, maka dia hadapkan kegembiraan kepada ayah dia. Dia hadapkan gembira kepada ayah dia, maka ayah dia dapat kepuasan. Sebab apa? Anak itu menghadapkan gembira kepada ayah dia. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malangnya kita
kita tak hadapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan erti kata lain kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lupa Allah, kita tak hadapkan gembira kita kepada Allah, kita hadapkan gembira kita kepada makhluk. Kenapa? Sebab hati kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah rezeki itu rezeki yang hina. Itu maksud dia. Bermaksud bila kita dapat rezeki, kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki, maka rezeki itu rezeki yang hina nama dia. Apatah lagi kita berharap-harap kepada manusia, maka dia bukan rezeki yang menuntut-nuntut kepada makhluk. Bila masakah kita mendapat rezeki yang mulia? Ketika mana-mana rezeki yang halal kita dapat, kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang memuliakan kita melalui orang tersebut. Itu maksud dia. Maka kita sangat gembira kepada Allah, syukur kita kepada Allah. Maka padahal dia kata memandang mereka itu kepada yang aziz, yakni Allah Subhanahu Wa Taala aziz yang mulia. Dan maka diambil mereka itu bahagian mereka itu, mana kita mengambil rezeki kita di dunia ini daripada kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kudrah, daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada iradahnya Allah, daripada kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud Allah Taala yang menginginkan memberi kita rezeki tersebut. Masya Allah, kita tak faham makna cinta, bodoh. Kita ni bodoh bercinta, bodoh kita ni. Kenapa kita bodoh bercinta? Tidakkah orang yang sedang bercinta, kalau bondo tu orang yang dicintai bagi, memang yang sadap dah. Ni air ni, coba bagi. Tu. Seseorang yang dicintai, dia ke bagi air ni kat dan dia bagi. Mak sadap kita. Rasa lazatnya. Sebab yang memberi itu adalah orang yang dicintai. Maka semua tak tahu siapa bagi ni. Entah siapa orang tu. Orang tak bagi. Kita pernah ambil air diberi oleh seseorang yang kita tak rasa sayang pun kat dia. Dia bagi, terima kasih lah. Gitu. Tidak berasa nikmat. Tapi kalau air itu diberi oleh seseorang yang kita cintai, Masya Allah, 2 kali lazat air tadi. Sebab yang bagi orang tu kekasih. Seorang kekasih yang dicintai menghulurkan air. Dia yang bagi ni, dia bagi kau kelipap sebuah. Siapa yang bagi ni kelipap ni? Dia tu. Orang yang kita cintai menghulurkan kelipap. Nikmat yang sadap kelipap tu. Sebab apa? Sebab kita ada perasaan cinta kepada seseorang yang memberi kepada kita. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada hubungan cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan lazat setiap pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan bodohnya hati kita ni tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Taala memberikan kita pemberian, berbagai pemberian, tak ada rasa lazat apa pun. Sebab kita yang bodoh bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang maha cantik, Allah Taala yang maha indah, Allah Taala yang maha sempurna. Kita yang bodoh, tak faham makna cinta dengan Allah Subhanahu. Macam orang tadilah, dia kata, perempuan cantik orang perempuan tu. Perempuan cantik pula, kaya pula. Dia pula hendak lelaki tadi dah bagi macam-macam dah. Lelaki tak faham betul hati dia. Tapi kalau orang memahami, maka setiap pemberian dia berasa lazat. Sebab pemberian itu disertai dengan cinta. Seronok dia. Berterima kasih pula, terima kasihlah. Kalau orang biasa sekali terima kasih, orang yang disayangi 2 kali terima kasihlah. Tunang ni bagi dia makanan. Kalau orang biasa bagi makanan, terima kasih. Tapi kalau tunang yang bagi, 2 kali terima kasih lah. Siapa yang masak ni? Tunang kau yang masak. Saya bagi masa bertunang, lain macam rasa ni tunang bagi ni. Lain rasa. Tak lalak tidur. Makna bila ada rasa cinta, terasa seronok. Jadi kita tak pandai bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi kita macam-macam, tak ada rasa apa pun. Takkan bodoh gitu? Memang bodoh gitu. Bodoh mana cinta. Sepatutnya kita merasakan kelazatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa gembira. Riang. Kenapa kau riang ni? Orang tak faham.
Sebab kita merasai pemberian Allah kepada kita, sebab kita ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang memberi kita adalah Tuhan yang kita cintai. Tapi kita tak faham makna kelazatan cinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang bodohnya kita. Masya-Allah kita kata. Paling tidak pun kita rasa gembira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ya Allah dapat duit, terima kasih ya Allah dapat kesihatan, terima kasih. Mana kita merasai setiap pemberian itu datang daripada Allah. Itu yang tak ada pada kita. Mana kata kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak rasa pemberian Allah, pemberian Allah. Kalau kita rasa, maka sepanjang masa hati kita terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Setiap itu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita teliti, pemberian Allah fi kulli lamhatin wa nafasin. Pemberian Allah setiap keripan mata kita, setiap nafas kita, Allah Taala kurnia sepanjang masa. Sepatutnya kita berterima kasih kepada Allah sepanjang masa. Bermaksud sepatutnya kita tidak boleh lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia memberi kepada kita sepanjang masa. Masya-Allah, kita lah yang lalainya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katanya di sini dah hilang pula. Gusuk apa tadi? Bagi tiga kan. Nak titik dah. Nak titik. Adapun yang makan rezeki dengan kemuliaan daripada tiada kehinaan, iaitu segala memandang mereka kepada yang aziz, maka diambil mereka itu bahagian mereka itu daripada qudrahnya dan fadlanya, daripada kemuliaan Allah. Mana kata rasai kemuliaan Allah Taala itu. Rasai kemuliaan Allah Taala itu. Rasai. Kalau kita sedang dijamu oleh tuan rumah, takkah layak kita rasa tuan rumah sedang memuliakan kita? Kau tak rasa, apa kita nak bahasakan orang ni? Tuan rumah dah mengidang-idang kita. Kita buat roti, membatu, senyum, kita apa tak ada. Kita kata dia ni tak ada perasaan langsung. Sebab tu kalau tuan rumah dah mengidang, kita pun mandang tuan rumah dengan senyum, terima kasih ya Allah, baiknya tuan rumah. Terima kasih. Sebab apa? Dia memberikan kemuliaan. Maka memandang kepada fadlanya. Jadi kalau kita pergi rumah orang, Allah tu menjamu kita macam-macam, wajiblah kita memandang tuan rumah dengan pandangan terima kasih. Jadi begitulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memandang kepada fadlnya dan juga dengan kemuliaan pada kudrahnya dan fadlnya dengan kemuliaan. Bermaksud bila kita melihat kemuliaan Allah kepada kita, maka kita dapat kemuliaan. Bila kita melihat rezeki itu kemuliaan Allah kepada kita, maka kita dapat kemuliaan. Sekiranya kita lupa bahawa rezeki itu datang daripada Allah, maka kita dapat kehinaan. Jadi beza dia ingat dan tak ingat. Sikit sangat beza dia. Beza mulia tak mulia, ingat Allah tak ingat Allah. Sebab itu disebut perbezaan di antara ingat Allah, tak ingat Allah, umpama hidup dan mati. Ingat Allah itu hidup, tak ingat Allah mati. Sedangkan perkara itu sedikit sahaja untuk kita mengingati kemuliaan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita rasai kemuliaan tersebut, maka itu dinamakan zon, sangkaan, perasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasai Allah Taala muliakan kita, nama dia zon. Maka Allah Ta'ala menyebut satu hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi. Ana inda zanni abdi bi. Aku berada pada sangkaan hamba aku kepada aku. Bermaksud dengan lain, hamba itu mendapat sesuatu mengikut sangkaannya kepada aku. Bermaksud sekiranya kita melihat kemuliaan Allah kepada kita, maka kita dapat kemuliaan itu. Dan sekiranya kita tidak memandang rezeki itu datang kemuliaan daripada Allah, maka kita tidak dapat kemuliaan tersebut. Jadi bermaksud orang yang
sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasai rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasai dia sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sebaliknya orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya terhenti pada makhluk sahaja, tidak merasai kemuliaan daripada Allah, maka dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia dan di akhirat. Sebab dia orang yang lalai hatinya daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak berhubung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kemuliaan yang disebut di sini. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.